Hello, hello, test, test. Okay, minta tolong kalau boleh dengar sound, tolong check dekat dalam chat box tu sebab saya nak check dulu sama ada sound okay ke tak. So kalau ada problem dengan sound, saya kena adjust balik. Okay, so minta tolong respon sama ada sound okay ke tidak. Okay, sound okay boleh dengar Alright. Okay. So malam ni kita punya first session. So untuk first session ni kita tak ambil masa yang lama jugalah sebab kita nak explain kepada dia punya pengenalan. Okay, more kepada pengenalan trend lah. Macam mana kita nak identify pertukaran trend, macam mana kita nak identify current trend. Okay, so basically yang pertama ni, session yang pertama ni kita cover trend in general. Okay, session yang kedua kita akan cover multi time frame analysis, macam mana kita nak buat multi time frame analysis menggunakan trend identification lah, sebab setiap time frame mempunyai trend yang berbeza. Yes, screen putih sekarang, saya tak on lagi screen. Alright, so kita mulakan sekarang. So saya expect ada 11 orang malam ni sebab so far dalam group tu ada dalam 14 orang. Maybe ada yang belum masuk ataupun ada yang tak boleh nak join malam ni. Okay, tak apa, kita akan sediakan recording untuk webinar ni lah, untuk you ulang kaji semua. Alright. So basically sebelum saya mula, boleh tak saya nak tahu siapa yang dekat sini dah trade forex lebih daripada setahun? Boleh tak komen sikit dekat chat box tu? Saya nak tengok berapa ramai yang dah lama trading forex and berapa ramai yang baru je start trading forex ni. Okay, semua baru ke macam mana ni? Okay, nampaknya macam semua baru. Okay, siapa yang dekat sini dah pernah trade dekat real account? So, siapa yang pernah trade dekat real account, komen dekat chat box tu. Okay, Fu Yuan dah beberapa tahun. Baru-baru saya belum dapat tune. Okay, dah. Alright. Ada beberapa orang juga yang dah pernah trade real account dekat sini. So basically about MT4 MetaTrader 4 punya MetaTrader 4 punya button apa semua, you tak perlu nak belajar lah kan, you dah ada basic semua. So kita straight to the point kepada strategi kita. Okay, sebab benda yang pertama adalah kita kena belajar macam mana kita menggunakan platform. Okay, yang kedua barulah kita belajar macam mana kita nak mengenal pasti trend. Okay, sebab ramai yang baru belajar forex tapi terus dia nak belajar advance. Dia dah belajar Gartley pattern, dia belajar Elliott Wave punya teori, dia belajar gun teori, dia belajar week of teori, tapi sebenarnya dia punya basic ataupun asas tu dia belum kukuh lagi, which is trend. Sebab apa-apa teknik pun semua menggunakan trend. Tak kisahlah teknik breakout ke, teknik trend line ke, teknik menggunakan indikator ke, semua berkaitan dengan trend. Jadi trend tu adalah benda yang sangat-sangat penting untuk kita kukuhkan dalam kita punya trading. Okay, so malam ni kita cover pasal trend identification dulu. Okay, untuk trending market, okay, kita ada 3 sahaja dalam forex ni ataupun dalam chart ni, kita ada 3 jenis trend sahaja, which is yang pertama kita ada uptrend punya movement. Okay, kejap lagi saya akan tunjukkan macam mana in detail kita nak kenal pasti uptrend. And yang kedua, kita ada downtrend punya movement. Okay, and then yang ketiga, kita ada sideways punya movement. Alright, so kita ada 3 pattern sahaja, which is yang pertama ini adalah uptrend.
Yang kedua adalah downtrend. Yang ketiga adalah sideways. Alright. So untuk market uptrend, apa decision yang kita perlu cari? Simple, kita perlu cari decision untuk buy sahaja. Okay. Untuk downtrend pula, kita kena cari decision untuk sell sahaja. And untuk sideways, kita tak nak masuk position sebab sideways ni bermaksud tak ada arah yang jelas lagi dalam market. So dia boleh main dekat certain area lah. Okay. So jadi sekarang kita abaikan dulu sideways sebab dalam sideways kita tak ada decision untuk kita buat. So sekarang kita tinggal uptrend and downtrend. Jadi dalam forex ni kita perlukan dua decision sahaja, which is kita nak fokus untuk buy ataupun fokus untuk sell. Jadi kita hanya perlu pilih salah satu, which is kalau dia uptrend kita pilih buy, kalau dia downtrend kita pilih sell. Okay, kita tak perlu pilih 4 sampai 4 ke 5 position. Kita ada dua pilihan saja, which is buy and sell, yang membuatkan benda ni lagi simple. Tetapi apa yang menyebabkan orang confuse adalah ini adalah step yang pertama, mengenal pasti trend. Ini adalah step yang kedua, kita cari decision. Orang ada masalah dengan decision yang pertama, benda yang pertama ni, which is mengenal pasti trend. Jadi decision yang dia buat tu boleh jadi salah, boleh jadi betul. So sebab itulah kita punya trade kadang-kadang ada kita kurang yakin dengan kita punya trading. Kita sell, dia turun sekejap, lepas tu dia naik balik. Jadi kita dah tak yakin dah kita market ni sama ada nak turun ke nak naik. Jadi dekat situlah bermacam-macam teknik yang you apply terus. You guna indicator lah, you gunakan chart pattern lah, you gunakan apa lagi, moving average, stochastic, McDonald. Itulah McDonald, MACD. Itu saya panggil McDonald. So apa yang kita perlu buat sekarang adalah kita kena kenal pasti benda ni, which is trend, dengan tepat. Jadi bila kita dah kenal pasti trend ni dengan tepat, kita boleh buat decision ni dengan betul. Okay, tak semestinya kalau decision kita betul, kita akan sentiasa profit. Sebab kita akan hadap loss juga bila dia bertukar arah. Let's say sekarang adalah market downtrend, which is yang dekat sini lah, warna merah ni. Okay, sekarang dia punya market tengah downtrend and kita nak fokus untuk sell. Kita sell, let's say. Okay, sebab kat sini kita dah make money, kat sini kita dah make money, kat sini kita dah make money. And then kita pun akan hadap loss juga masa dia nak bertukar arah daripada downtrend menjadi uptrend. Jadi tak semestinya kita kenal pasti trend dengan betul, dia sentiasa akan bagi kita profit. Jadi kita perlu beringat jugalah dengan benda ni. Pertukaran trend ni dia akan menyebabkan trade kita kena stop loss lah. Sebab tu tak ada teknik pun yang boleh menjamin kita punya trade semua akan jadi 100% win. Okay, jadi kita akan dapat selalunya kita akan loss di bahagian semasa dia bertukar trend. And kita akan make money balik. Kita tukar kita punya decision, which is daripada sell menjadi buy. And kita make money. And then kalau kita follow je dia punya trend tu, and then bila dia bertukar arah, kita akan stop loss lagi sekali. So kita akan dapat macam tu lah lebih kurang dia punya flow dia. Alright. So sekarang in detail, macam mana kita nak identify uptrend, macam mana kita nak identify downtrend punya movement ni. Okay, dia ada dia punya kriteria yang kita nak tengoklah dekat dalam sesuatu chart ni. Okay, sebelum saya masuk kepada kriteria dia, boleh tak saya nak tahu, okay, jawab setiap seorang apa yang you gunakan selama ni untuk kenal pasti trend. Komen sikit dekat chat box ni. So macam mana you identify trend lah. Just explain sedikit dekat dalam komen punya box tu supaya saya boleh tahu macam mana you punya level of experience. Ada yang menggunakan indicator, ada yang menggunakan moving average, kan? Ada yang menggunakan awesome oscillator. Okay,
Fuyuan digunakan higher high, higher low. Ada yang menggunakan trend line. Right, lagi. Ada 15 orang dalam ni. Okay, chart pattern. Okay, trend line lagi. Zoom out chart. Okay. Higher high and higher low. Alright. So basically benda yang sama je. Ada yang menggunakan, paling ramai yang saya nampak dekat sini menggunakan trend line. Which is kalau ada breakout daripada trend line tu, itu adalah perubahan arah market. Okay, zoom out chart, SNR breakout, higher high and higher low. Yes, betul. So basically you sebenarnya ada basic tau. Asas kepada dia punya konsep tu ada, sebab tu dalam textbook ataupun dalam nota-nota forex, benda yang dia dah bagi tu memang betul. Cuma cara penggunaan orang terhadap information yang dia bagi tu berbeza. So, you punya outcome pun jadi berbeza. Okay? Kalau dalam nota forex, apa-apa buku pun, okay, dalam technical analysis punya buku ke, nota ke, okay, higher high and higher lows tu, itu cara yang betul juga sebenarnya untuk identify trend. Okay, tapi ini adalah cara diorang tunjuk dekat dalam buku nota ataupun nota-nota forex tu. Tapi cara kita nak apply dia dalam real market tu berbeza. Ada orang dia ambil pointnya ni dah bertukar trend. Okay, which is kat sini and then breakout yang ni dia dah tukar trend. Ada orang pula dia ambil breakout yang kedua kat sini baru dah bertukar trend. So kat sini dia buy. Okay, itu macam saya cakap, ada bermacam-macam konsep yang orang gunakan. Okay, jadi sekarang kita nak cover macam mana kita nak gunakan apa yang you dah belajar. Sebenarnya you dah belajar dah. Okay, macam mana kita nak gunakan apa yang information dalam textbook tu untuk kita kukuhkan lagi kita punya trend identification. Okay, yang pertama. Okay, ini adalah filter yang pertama. Alright, saya tukar color dulu. Yang pertama, kita akan menggunakan trend line. Okay, kita akan menggunakan trend line. Jadi, penggunaan trend line saya faham ramai juga yang dah mahir dalam penggunaan trend line ni, sebab ada beberapa juga jawapan yang bagi tahu saya dia identify trend menggunakan trend line. Jadi trend line ni benda dah biasa dah bagi dia. Okay, tapi cara you apply trend line tu dalam chart, itu yang membuatkan benda ni berbeza. Okay, saya bagi satu situation. Alright. Okay, so trend line ni okay. Let's say kita ada trend line dekat dalam uptrend punya movement. Okay, so basically penerangan general tentang trend line ni. Trend line ni apa benda? Trend line ni adalah satu line yang kita lukis menggunakan ke semua high ataupun low market tersebut. Okay, kalau market uptrend, let's say market uptrend sekarang, kita marking dia punya low semua tu, and then kita connectkan line antara low yang kita dah marking tu, and dia akan menjadi satu line which is yang kita panggil trend line. Okay, so apa fungsi trend line ni? Trend line ni boleh berfungsi sebagai support and resistance. Okay, dia boleh digunakan as a support and resistance. Kita panggil dynamic support and resistance sebab dia bukan straight line macam ni kan. Okay, dia menegak macam ni. So kita boleh jadikan dia sebagai dynamic support and resistance, ataupun kita boleh jadikan dia sebagai trend perubahan, tanda-tanda awal untuk perubahan trend. Alright, so itu adalah fungsi trend line. Jadi macam mana kita nak connect trend line tadi? Kita akan marking market punya low, and kita akan connect ke semua low tersebut menggunakan satu line. So jadilah trend line. Alright, so dalam trend line ni ada banyak konsep orang gunakan, okay, which is trend line breakout. Trend line breakout ni selalunya digunakan oleh orang untuk mengenal pasti pertukaran trend, which is kalau sekarang market uptrend, bila ada breakout dekat sini,
selalunya orang dah expect market akan bertukar arah. Okay. Tetapi pernah tak jadi dia breakout, dia buat strong breakout, which is masa breakout tu pun dia memang buat strong candle kan, menyebabkan kita lagi confidence untuk sell. Lepas kita sell tu dia terus naik ke atas. Pernah jadi ke tak pernah jadi? Siapa yang pernah jadi macam ni masa menggunakan trendline punya konsep? Okay, pernah Pernah. So ramai juga yang pernah jadi. Okay. So sebab itulah basically saya dulu pun pernah jadi macam ni. So saya study kenapa bila ada trendline breakout, walaupun dia dah breakout dengan strong punya movement, which is kita dah nampak ada pertukaran momentum dekat situ, tapi dia still lagi naik ke atas. So saya study, saya tengok dekat previous market, kenapa dia jadi macam tu. Okay, so disebabkan banyak kali terjadi macam ni, ada yang cakap terciduk kan, banyak kali terciduk dengan market macam ni kan, trendline dah breakout tapi kenapa dia still tak nak tukar trend lagi. So apa yang saya buat adalah saya tambah satu lagi filter. Sebab macam saya cakap, untuk identify trend kita ada beberapa cara. Okay? Untuk identify trend kita ada beberapa cara. Jadi saya combinekan beberapa cara tu untuk kita tambahkan lagi filter kita supaya kita punya decision tu akan jadi lagi strong. Alright. So the first thing is trendline breakout, which is kalau ada breakout daripada trendline ni, okay, breakout and close di luar kawasan trendline ni, itu adalah salah satu tanda untuk market nak berubah arah, tapi market belum berubah arah. Okay, maksud dia bila ada trendline breakout ni, yes, itu adalah tanda-tanda untuk market berubah arah, tapi belum lagi berubah arah. So bila dia nak berubah arah, kita tambah lagi satu kriteria. Okay, kejap lagi. Okay, so ini adalah trendline, uptrend punya trendline, kita lukis, and then sekarang ada breakout daripada trendline tu. Jadi kita punya kriteria nombor satu kita dah check. So bila ada breakout daripada trendline ni, kita tengok kriteria kita. Kita akan fokus kepada kriteria nombor dua. Kalau kriteria nombor dua dia tak fulfill, kita akan fokus untuk buy position lagi. And benda ni banyak kali terjadi dekat GBP JPY dalam minggu ni dan minggu lepas. Okay, banyak terjadi sebab ramai juga yang trap. GBP USD pun sama, minggu lepas ramai yang sell sebab trendline dah breakout. GJ pun sama, ramai yang dah sell sebab trendline dah breakout. Tapi kenapa dia still naik lagi? Alright, so kejap lagi kita akan cover apa ciri yang kedua. Okay, so sekarang adalah uptrend punya movement. Saya nak tunjuk untuk downtrend punya movement pula. Okay, so untuk downtrend punya movement sama je. Okay, cara kita nak identify trendline ataupun lukis trendline, kita akan connectkan ke semua high market tersebut kalau market berada dalam fasa downtrend. Okay, so kita dah ada trendline, and then apa filter yang pertama yang kita nak tengok adalah trendline breakout. Alright, trendline breakout itu baru filter pertama, which is ada breakout ini, market dah ada tanda-tanda nak berubah arah tapi belum lagi. Okay, maksud dia walaupun dia ada breakout kat sini, kita still fokus nak cari peluang untuk sell lagi sebenarnya, belum untuk buy. Right, sampailah kriteria nombor 2 terjadi, barulah kita bertukar daripada sell menjadi buy. Okay, so the first thing is trendline kita dah cover, sangat-sangat simple. Yang kedua, alright, saya kena besarkan sikit wording. Alright, okay, yang kedua kita menggunakan high and low ataupun saya panggil key level. Okay, saya lebih suka panggil dia key level, cuma saya tulis key level lah, senang so nanti ending kepada kesemua session ni, dalam sebab kita ada 4 session in total.
Okay, selepas habis part session saya akan bagi satu link untuk video tutorial stop hunt trading. Jadi dalam stop hunt trading ni kita banyak menggunakan key level. Key level ni banyak menggunakan high and low untuk kita masuk kita punya entry point. Okay, jadi kita kena biasakanlah key level ni. Apa maksud key level ni? Key level ni adalah high and low lah. High and low. Okay, previous high and previous low. Jadi kita ada, let's say, sorry saya buat uptrend punya movement dulu. Kita ada uptrend punya movement. Okay, so untuk key level, okay, key level, dekat mana key level kita dalam market yang saya lukis ni? Okay, tempat yang saya bulat tu itu adalah key level kita. Cuma yang semasa key level semasa kita adalah yang dekat sini. Alright, key level semasa kita adalah dekat bawah tu. So kalau market macam ni, key level kita yang key level semasa kita dekat atas ni satu, dekat bawah ni satu. So basically kita tengok current price dekat mana. Let's say current price. So dekat current price tu kita akan tengok dekat atas and dekat bawah ada tak previous high dan previous low. So kalau dekat current price kat sini, previous high kita dekat sini, previous low kita dekat sini. Dan kita akan marking key level kita. Alright. Okay, ada yang cakap kenapa kita tak ambil ni as a key level? Itu nanti dalam video stop hunt you akan belajar. So yang ini kita tak ambil sebagai key level sebab ini kita ambil sebagai swap zone. Ada beberapa kriteria untuk kita trade yang dekat sini punya zone. Tak semestinya sampai zone ni dia akan naik. So ada beberapa kriteria, itu dah masuk dalam advance punya topik. So itu nanti you belajar dalam stop hunt punya video. Alright, so key level kita, kalau current price kat sini, key level kita dekat atas ni previous high dan previous low. Alright, jadi sekarang market dia buat, let's say current price dekat sini all time high. Maksud dia itu adalah the highest price. So dekat previous high dia tak ada. Dia ada dekat previous low sahaja. So kita marking lah dekat previous low dia. Itu adalah key level dia. Alright. So untuk key level, okay, untuk key level simple sahaja. Bila ada market yang breakout daripada key level tu dengan strong movement, itu kita boleh consider adanya pertukaran trend. Okay, maksud dia ada tanda-tanda trend nak bertukar. Macam tu. Okay, so breakout dia macam mana? Kadang-kadang ada orang ambil breakout yang macam ni, dia dah close kat bawah previous low tu, dia dah kira breakout. Tapi for me, okay, untuk kita nak tengok breakout yang valid dan strong, dia mesti breakout dekat sini and buat movement at least setengah daripada movement yang ini. Okay, let's say pada atas ni sampai dekat key level ni, dia punya jarak adalah 50 pips. Okay, contohlah. Okay, apa yang masa dia turun ni, at least lepas dia breakout tu dia kena bergerak at least dalam 25 pips. So dekat situ kita dah boleh tahu breakout yang daripada key level ni adalah breakout yang sangat-sangat strong, which is ada high chance untuk market berubah arah daripada uptrend menjadi downtrend. Okay, sebab kalau breakout yang sekadar satu candle kecil je, itu boleh jadi fail ataupun false signal untuk dia naik ke atas balik. Itu kita panggil stop hunt punya setup. Right? So benda-benda in detail ni you akan belajar dalam video stop hunt lah. Tapi you interpret benda ni as a general dulu. Straight to the point dulu. Kalau ada breakout, okay, breakout di bawah kawasan key level ni and market pergi at least setengah daripada movement yang ke atas ni, then itu kita consider a valid breakout. Maksud dia breakout tu adalah breakout yang sangat-sangat strong untuk kita untuk kita expect market dah berubah arah. Right? So the next movement kita akan ambil position sell. Alright. So sekarang kita dah ada dua kriteria, which is first tadi trend line and then second adalah key level. Jadi macam mana kita nak
apply kedua-dua benda ni. Okay, apply kedua-dua benda ni untuk kita kenal pasti pertukaran arah yang betul. Okay, jadi saya nak tunjukkan beberapa situation supaya you boleh faham. So nanti kejap lagi saya akan tunjukkan dekat dalam real chart. Okay, so sebelum tu saya akan lukis dululah dalam nota ni. Alright, so the first thing is saya nak buat uptrend punya market dulu. Okay, ada beberapa situation yang saya akan tunjukkan. Okay, simple punya situation which is macam market sekarang ni. Let's say kita dah marking trend line. Alright. And then tiba-tiba ada breakout daripada kawasan trend line ni. Dekat sini. So sebab apa? Bila ada trend line breakout, okay, belum lagi, itu adalah hanya tanda-tanda untuk market berubah arah. Kenapa dia belum berubah arah? Sebab kita refer balik dekat bawah tu, dekat mana dia punya key level. Alright, so let's say market punya current price adalah dekat sini, current price. So kita refer kat mana dia punya key level. Key level dia dekat previous low. Jadi kita ambil dekat previous low tersebut, dekat sini kita tengok market belum sampai lagi dekat previous low and belum sampai apatah lagi breakout. Breakout previous low pun belum. Jadi kita boleh expect bila ada trend line breakout macam ni, okay, first destination dia nak pergi adalah dekat sini. Okay, first destination dia nak pergi adalah dekat kawasan key level tersebut. So, sebab apa kadang-kadang trend line breakout dah ada tapi dia still naik atas balik? Sebab kriteria nombor 2 kita which is breakout daripada key level tu belum fulfill lagi. Alright. So, bila ada breakout daripada trend line tu, kadang-kadang itu adalah petanda yang market nak pergi di kawasan key level tu and then dia nak continue lagi trend ke atas. And then benda ni banyak sangat jadi dekat GJ dengan GU. Sebab saya sendiri banyak trade dekat GJ dengan GU and benda ni lah banyak jadi. Okay, ada trend line breakout and then kita refer dekat dia punya key level kita. So, kita perhatikan once dia dah sampai key level, apa yang terjadi? Dia breakout ataupun dia buat rejection. So, kalau dia buat rejection bermaksud trend masih nak naik ke atas. So, kita still fokus untuk buy. So, kita dah tahu dah. Sekarang, kalau dah ada trend line, kita tak sell terus. Kita nak tengok dekat key level, apa market nak buat once dia sampai dekat key level ni. So, kalau sampai dekat key level ni, dia breakout ke bawah, and then at least movement breakout tu lebih daripada lebih daripada 50% daripada movement dekat atas ni. Okay, which is movement ni, dia punya breakout tu pun lebih at least dalam 50% daripada movement atas ni, dan kita boleh fokus untuk sell on the next movement. So, itulah cara kita untuk identify trend secara general. Okay, ini konsep ni memang sangat simple. Tapi sebenarnya bila kita dah masuk multi time frame, benda ni akan jadi lagi pening. Okay, walaupun benda ni benda basic. Okay, so untuk situation yang pertama tadi, kita tengok yang kita buat sekarang ni. Kita ada trend line breakout and then okay, market dia pergi di kawasan key level kita and then dia buat reversal. And ini belum lagi pertukaran trend. Ini belum lagi market, ini market ni belum lagi bertukar trend. So, kalau dia breakout kat sini, barulah kita consider market dah bertukar trend. Sebab kriteria nombor 1 dan nombor 2 kita dah fulfill, which is yang ini nombor 1, yang ini nombor 2. So, kalau kedua-dua kriteria kita dah fulfill, then kita boleh fokus untuk pertukaran trend punya decision, which is kat sini kita nak fokus untuk buy. Bila ada pertukaran trend, kita nak fokus untuk sell. Okay, ini adalah situasi yang pertama. So, saya nak tunjuk sebenarnya dalam situation ni, apa yang saya nak tunjuk adalah
bila ada breakout daripada trend line, kadang-kadang breakout tu adalah indication yang dia nak pergi ke key level sahaja untuk dia naik ke atas. Sebab itulah kadang-kadang ada trend line breakout yang valid, which is kita sell, dia terus turun ke bawah. Ada trend line breakout yang kita dah sell kat situ, tapi dia still naik ke atas balik. So now kita dah tahu sebab apa kita punya decision tu kadang-kadang dia tak jadi, kadang-kadang dia jadi. So sekarang kita dah tahulah in detail. Sebab apa? Sebab ada key level yang boleh hold market untuk turun ke bawah, untuk naik ke atas lagi lah. Okay, so itu adalah situation yang pertama. Okay, sekarang situation yang nombor 2 pula. Okay, let's say saya buat uptrend lagi. Alright, betul. Untuk market yang dekat sini. Okay, saya nak lukis trend line. Sekarang, kita dah ada 2 dah trend line kita sebenarnya. Okay, 2 dah trend line kita. Which is dekat sini dan dekat sini. So, benda ni agak pening sikit. Benda ni terjadi bila ada pertukaran momentum terhadap market. Maksud dia mula-mula market dia buat weak trending. Tiba-tiba dia buat strong punya trending. So dekat situ akan ada perubahan momentum terhadap market dan kita akan ada beberapa trend line yang kita boleh lukis. Which is yang dekat luar ni yang kita ambil daripada point yang paling bawah, itu kita panggil major trend line. Okay, MJ. Bukan Mary Jane Ini adalah major. So, yang dekat dalam ni, ini kita panggil minor trend line. MR. Minor trend line. So, apa beza minor dengan major? Alright. So, sekarang saya just nak tunjuk. Kalau ada breakout daripada trend line yang pertama which is minor and adanya breakout daripada kawasan ni tadi, okay, key level kita, which is kalau dekat sini kita dah boleh nampak sebenarnya ada perubahan trend. Okay, ada perubahan yang trend yang berlaku dekat sini which is kriteria pertama dah settle. Okay, kriteria pertama dah settle dan kriteria dua pun dah settle. Tetapi apa yang kita nak fokus sekarang adalah dekat major punya trend line, MJ. Okay, kita nak usah Mary Jane ni. Apa yang terjadi once dia sampai dekat major trend line ni? So benda ni kalau dalam situation ni dia akan jadi complicated sikit lah. Kalau dalam situation ni kita akan tunggu 3 benda. Dia breakout ni and then breakout major lagi. 3 kali breakout and then barulah kita consider the next movement untuk kita fokus untuk sell. Okay, selagi tak ada 3 kriteria, selagi itulah kita fokus untuk buy. Sebab apa? Sebab kadang-kadang breakout daripada kedua-dua benda ni adalah dia nak pergi ke kawasan major trend line tu dan meneruskan perjalanan dia ke atas. Alright. So untuk market yang macam ni boleh dikatakan jarang juga terjadi sebab kalau dalam elite wave punya teori, market macam ni dia terjadi bila adanya wave 3 yang memang betul-betul panjang sangat. Sampai kita nak lukis trend line, kita kena buat beberapa trend line, major and minor. Okay. So untuk market macam ni boleh katakan jarang juga yang terjadi. So far banyak yang terjadi macam yang biasalah, macam saya buat, semacam saya lukis tadi yang pertama tadi. So ini untuk at least kita dah prepare. Kalau ada market jadi macam ni, so kita dah tahu nak buat apa. So that's why kita marking ada 2 trend line which is major trend line and minor trend line, and kita nak fokus kepada breakout ketiga-tiga zone ni. Breakout major trend line perlu beberapa pips pula Benzac. Okay, untuk breakout tadi, untuk yang trend line, okay, untuk trend line kita tak tengok beberapa pips. Untuk trend line as long as dia breakout and close, kita dah consider that is a breakout.
Tapi kalau untuk key level, kita mesti tengok momentum yang strong. Okay. So untuk yang tengok yang 50% daripada movement atas sampai bawah tadi, itu untuk key level sahaja. Untuk trend line, as long as dia ada breakout and close di bawah trend line ni, that is trend line breakout. Alright. Okay. So untuk pertukaran trend ni boleh faham ataupun tak? Sebelum saya teruskan ke topik seterusnya. Okay. Saya bagi 1 minit untuk you kumpul, you fikir dulu soalan yang you nak tanya berkenaan dengan topik yang kita dah cover tadi. Okay, selepas tu kita akan sambung to the next topic. Okay, kalau ada soalan sila tanya sekarang. Okay, Muhammad Amin dia tanya, kes kedua tu tak perlu ada key level di major kan? Yes, betul. Tak perlu ada key level di major. Sebab apa? Sebab kalau kita nak ambil key level dekat major, dia akan jadi lagi jauh kat bawah ni. So dia tak relevan dah. Macam tu. Terus validkan untuk perubahan trend. Yes, betul. Kalau ada, sebab kita dah ada key level kat atas ni. Key level kita dah kat atas, and then trend line, major trend line kita pula dekat bawah key level, so tak perlu lagi key level. Okay, if dah breakout MJ, perlu tak tunggu untuk lihat breakout key level dia pula? Macam tadi kita dah breakout key level sebenarnya. Dekat sini. Okay, the first breakout is dekat sini. Yang pertama. Okay, saya buat color lain Okay, first breakout is dekat sini. And then second breakout, nampak kita ada key level yang terjadi kat sini. Ini adalah second breakout. So the third breakout, so tak perlulah kita nak refer key level lagi sebab key level kita dekat sini. So kadang-kadang macam saya cakap, untuk the second situation ni, walaupun dia dah breakout, kenapa dia naik atas balik? Sebab kita ada major trend line macam ni. So as long as dia belum breakout major lagi, kita boleh fokus untuk buy lagi. So macam mana kita nak buy? Itu kita ada macam-macam strategi yang kita boleh execute. Kita boleh entry on counter trend line breakout, kita boleh entry based on divergence. So macam saya cakap, teknik-teknik yang ada sebenarnya semua boleh pakai. Cuma asasnya decision orang terhadap market tu, itu yang menjadi masalah sesuatu teknik. Macam saya cakap, kalau bagi dua orang teknik yang sama, okay, teknik yang sama, SOP yang sama, outcome akan jadi berbeza. Sebab apa? Cara penggunaan kedua-dua orang tentang trend mesti akan jadi berbeza. So apa yang saya buat sekarang ni, kita nak samakan kita punya kefahaman trend supaya apa-apa teknik yang kita gunakan, kita boleh dapat outcome yang sama. Alright? So untuk yang situation yang kedua ni, jaranglah yang terjadi. So far banyak yang terjadi adalah situation yang pertama. Okay. So last question, semua faham? Kalau faham, saya boleh teruskan ke next topic. Saya nak pastikan semua betul-betul faham dulu. So kalau ada soalan, please minta tolong tanya. Okay, jangan ada yang tertinggal. Okay, ada lagi tak soalan last tentang topik yang kita dah belajar tadi? Alright, so semua faham? Okay. Okay, nice. Faham.
Right. So basically apa yang kita dah cover tadi sebenarnya yang kriteria nombor 1 dan kriteria nombor 2 tu kita combine. Benda tu kita gunakan buta-buta pun kita still boleh make money sebenarnya. Sebab apa? Sebab apa yang penting adalah kita punya decision. Kalau decision kita betul, then kita akan dapatlah make money. So let's say kita ada uptrend punya movement. Kan? Ada orang dia dah marking siap-siap trend line, apa semua. Sekarang ada trend line breakout. Jadi kalau you tak tahu, kalau you tak tahu kat mana key level apa semua, you dah terkapai-kapai sekarang. Which is you akan buat decision yang salah. Sekarang you nak sell. So tapi trend belum bertukar lagi sebenarnya jadi downtrend. Sekarang trend masih uptrend. So kalau you tahu kat sini ada key level, you tak sell. Apa yang you buat adalah you tunggu di kawasan key level tu ada rejection terjadi dekat sini, you fokus untuk buy. Sebab ini adalah salah satu breakout ni adalah salah satu kemungkinan dia nak pergi di kawasan key level sahaja. Kalau dia tinggal shadow tu after major trend line tak kira. Yes, betul. Kalau dia tinggal shadow itu tak dikira. Dia mesti ada valid breakout and close di luar kawasan trend line tu, which is macam ni lah, ada candle breakout and close di luar kawasan trend line. So itu kita consider as a valid trend line punya breakout. Alright, so sekarang saya nak buka dekat dalam chart. Okay. Alright. Okay. So boleh tak minta tolong respon sikit? Nampak tak chart dekat dalam skrin ataupun you all nampak blank je? Okay, boleh nampak tak chart dalam skrin? Okay, minta tolong respon sikit dekat komen. Sebab kalau tak nampak, nanti Kang saya explain benda yang kosong nanti. Okay, nampak Okay, so saya nak tunjukkan beberapa situation. Okay, beberapa situation yang adanya trend line breakout and macam saya cakap tadi, kriteria kita masih belum fulfill lagi untuk market bertukar trend. Which is dekat sini kita boleh nampak dengan jelas GBP JPY sekarang market sekarang chart H4 adalah GBP JPY. Okay, kita boleh nampak dengan jelas market sekarang berada dalam fasa uptrend. Alright. Okay, so macam case yang ini. Okay, let's say ini saya marking trend line. So dekat sini boleh dikatakan adanya trend line breakout punya setup. Kalau kita tengok dekat H1, okay, ramai sebenarnya yang dah masuk sell dekat kawasan ni. Sebab apa? Sebab okay, dekat sini ada head and shoulder punya pattern, which is kat sini dia punya head, shoulder, neckline, breakout daripada neckline, and then dekat sini adalah dia punya trend line breakout. Jadi ramai yang fokus untuk sell sebenarnya hari tu. Okay, tapi kita kalau kita dah tahu kriteria kita, trend line breakout tu itu adalah satu kriteria. Apa yang kita nak tengok for the next kriteria kita adalah di kawasan mana? Di kawasan previous low kita. So kita marking kita punya line di kawasan previous low. Okay. So apa yang kita boleh nampak sekarang, market dia break trend line, dia pergi dekat kawasan key level kita, and apa yang dia buat kat key level? Dia buat reversal dekat key level kita, which is ada lagi head and shoulder pattern ataupun reverse head and shoulder pattern yang terjadi kat sini. So kalau kita tengok di time frame yang lebih kecil, okay, saya marking dulu dekat kawasan ni. Saya padam dulu yang trend line tu. Okay, kita tengok di time frame M15. Apa yang terjadi?
Okay, saya nak marking trend line dia. Okay, so apa yang terjadi sekarang adalah the first thing is trend line dah breakout. Okay, itu first kriteria kita. Yang kedua adalah dekat mana kita punya previous high dekat atas ni. So previous high kita breakout dekat mana? Dekat sini. So kita tengok movement ni dengan movement ni dalam berapa pips? Dalam 50 pips. So breakout ni at least kena dalam 25 pips. So dekat sini dia dah kira breakout dekat 25 ni. So the next movement ni dekat sini kita nak fokus untuk buy. Okay. So dekat sini nampak. Once kita nak fokus untuk buy, dia terus naik ke atas. Alright. So itulah sebab saya rasa saya ada post dekat Instagram. Masa saya ada post dekat Instagram story masa kita buy dekat sini. So now you dah tahu kenapa saya still buy. Sebab saya ramai banyak sangat DM yang saya dapat. Kenapa buy? Saya tengah sell. So kita dah tahulah reason kenapa saya fokus untuk buy. Sebab memang trend line dah breakout tapi key level kat bawah ni still hold lagi. Melainkan kalau adanya breakout dekat key level kat bawah ni, kita boleh fokus untuk sell. Alright. So sekarang sama juga. Okay, ini baru je tadi. Okay, ini baru je tadi. Okay, sekarang ada yang dah ambil trend line kat sini. Okay, ini dah memang betul-betul lah. Ini trend line yang paling besar ni. So kat sini ada trend line breakout. Mesti ramai yang dah sell kat sini. And dia punya target adalah swing lah kan ke bawah. Sebab dia expect yang trend line breakout ni akan menjadikan dia punya major trend bertukar. Tapi kenapa saya still buy lagi? Kalau nampak dekat Instagram saya baru beberapa jam atau beberapa minit yang lepas, saya ada post masa dekat sini saya buy. Okay, kenapa saya still fokus untuk buy? So, sekarang trend line memang dah breakout. Okay, tapi kita tengok dekat key level dia. Key level kita dekat mana? Previous low. Previous low kita dekat sini. Kan? Selagi tak ada breakout dekat previous low, selagi tu market belum bertukar arah. Sebenarnya selagi dia dekat dalam kawasan ni, kita boleh still cari peluang untuk buy. Jadi apa yang saya buat, saya pergi di time frame yang lebih kecil, saya cari peluang untuk buy. And apa yang saya nampak sekarang dekat time frame kecil, which is H1, adanya setup stop hunt yang terjadi dekat sini. So stop hunt punya setup ataupun kalau you all trade based on impulsive corrective, you boleh nampak ada trend line breakout juga lah yang terjadi kat sini. Counter trend line breakout. Tapi kalau based on setup yang advance, saya ada nampak ada stop hunt punya setup dekat sini, which is market dia buat fake, okay, fake breakout dekat sini and then dia patah balik and then dia breakout balik dekat atas ni. So ada stop hunt punya setup. Tak apa, stop hunt you akan belajar dalam satu video khas. Alright. So sebab itulah saya fokus untuk buy. So buy saya punya TP dekat mana? So far buat masa sekarang ni, first target saya adalah dekat atas ni. Dekat previous high kita. So, dekat previous key level kita. So target saya adalah dalam 140.000. Round number lah. So lebih kurang ada lagi dalam 50 pips lagi. So sekarang kita dah running dalam 60 pips ataupun 600 points. So total kita punya target adalah dalam 100 pips lah ataupun 1000 point dekat sini. Okay. So ini adalah current punya position. Macam ada yang tanya saya trade PJJ je ke? Yes, mostly saya fokus kepada PJJ saja sebab saya tak nak pening kepala untuk cari pair-pair lain. Saya memang fokus kepada PJJ and then dalam seminggu tu saya akan cari dalam untuk PJJ lah, untuk trend following sebab saya pun trade dekat H1, H4. So mungkin dalam seminggu tu ada dalam 2 ke 3 setup sahaja. Okay, tapi itu dah for me dah memadai, dah mencukupi lah untuk kita make money dalam forex ni. Kita tak perlu setup setiap jam untuk kita make money. So benda tu akan jadikan kita overtrade. Okay, so saya nak tunjukkan contoh-contoh lain lagi. Okay, saya suka gunakan H4 punya chart. Alright, ada lagi satu contoh dekat sini.
which is kat sini. Kalau you nampak adanya trend line breakout yang terjadi. Dekat sini nampak ada trend line breakout, which is siapa yang trade based on trend line breakout ni, dah ramailah yang akan fokus untuk buy. Sebab apa? Sebab ada trend line breakout, lepas tu ada possible double bottom punya formation kan. So dekat sinilah ramai yang buy based on breakout and close di luar kawasan trend line. Tetapi kalau based on kita punya kriteria, ini adalah the first kriteria sahaja. Selagi dia tak breakout dekat atas ni, selagi dia tak breakout and close di atas kat high, previous high tu, selagi itulah kita nak fokus untuk sell. Nampak dia tinggal shadow je dekat atas ni. Dia tinggal shadow sahaja dekat atas tu. Alright. So, sekarang apa yang kita buat, sampai je dekat key level tu, and then masa ni ada stop hunt punya setup juga, stop hunt setup sell, and dekat sini kita boleh execute position sell kita. Jadi yang buy tadi dekat sini, so kita punya TP tadi adalah buy punya stop loss. So ini adalah salah satu contoh di mana bila ada trend line breakout, dia pergi di kawasan key level and dia patah balik and dia teruskan trend semasa dia, which is downtrend. So basically ramai yang ada masalah dengan benda-benda simple macam ni. Alright. So kita pergi ke contoh seterusnya. Tadi kita dah tengok contoh contoh yang tak jadi kan, kita banyak tengok kan. Sekarang kita nak tengok contoh yang menjadi pula. Alright. So sekarang saya dah buat satu trend line dekat sini, which is dekat sini dan dekat sini. Jadi dekat sini dah ada breakout dah. Breakout di kawasan trend line. And then apa yang dia buat sekarang? Dia breakout sebenarnya dalam keadaan menurun. Benda ni akan jadi pening sikit lah. Dia breakout dalam keadaan macam tu kan. Dia naik, dia turun balik. So dekat mana previous high kita? Kalau market price dekat sini, previous high kita dekat atas ni. So saya marking previous high. So apa yang terjadi? Market breakout daripada kawasan previous high tu, which is dekat sini dalam 1700. So kita at least tadi ada breakout dalam 800 lah. 800 macam ni kan. Dia pergi. So basically lepas dia pergi kat 800 ni, masa dia turun ni kita dah boleh fokus untuk buy dah. Sebab apa? Sebab first kriteria kita dah valid and then second kriteria kita pun dah fulfill. So kita punya decision kita dekat atas ni adalah buy. Alright. So kita nak fokus kepada buy sahaja. So kita tengok apa yang terjadi. Market still naik ke atas. So ini adalah contoh-contoh yang menjadi ataupun yang tak menjadi. So dekat H1 pun kita boleh gunakan juga, sama je konsep dia. Tak ada yang berbeza pun. Apa lagi macam ni ada counter trend line punya breakout, which is dia dah breakout daripada kawasan trend line tu dan dia punya previous high pun dia dah breakout juga, which is dekat sini. Dekat sinilah dia breakout daripada previous high tu. Kita tengok movement antara dekat sini dengan sini dalam 700. So at least dia breakout dalam 400 lah. So kat sini dia baru pergi 400. Kawasan ni masuk, masa dia turun ni, masa ni lah kita fokus untuk buy. Alright. So itu adalah beberapa contoh untuk trend untuk pertukaran trend daripada uptrend menjadi downtrend ataupun downtrend menjadi uptrend. Jadi kita perlukan beberapa kriteria untuk kita buat decision. So let's say untuk lower time frame pun kita boleh guna juga, sama je. Macam kita tengok dekat M15 kan. M15 GJ ni kalau kita buat trend line and then kita buat
apa nama? Key level. Apa yang terjadi sekarang? Dia dah breakout daripada trend line and dia dah breakout daripada key level. Alright. So, basically, kita tengok daripada sini ke sini berapa dia punya movement dalam 289. So, breakout ni mesti pergi dalam at least dalam 100 ataupun 150 lah. So, dia dah pergi dalam 200 point. Okay. So, apa yang terjadi? Dia pergi di kawasan ni balik, key level ni balik, and dekat bawah ni lah ada stop hunt punya reversal. So basically kalau you dah nampak ada pertukaran trend terjadi macam ni, you dah boleh start buy dekat sini. You punya stop loss dekat sini. Cuma malam ni saya tak fokus kepada entry dulu. Kita fokus kepada mengenal pasti arah ataupun pertukaran arah trend dulu. Okay. Sebab kalau you trade buta-buta ikut trend sahaja, you still boleh make money. Boleh guarantee benda tu. Sebab janji you jaga you punya risk management lah. Maksud dia lot size you jaga, money management you jaga. Let's say you ada account 100 USD, masa dia turun ni janganlah you pergi buka 0.1, 0.1, 0.1. So you tak bagi ruang untuk market tu bergerak. So apa yang you buat kalau 100 USD, saya memang sarankan 0.01 ataupun maksimum 0.02. Itu untuk general punya lot size lah. At least kalau dia floating pun, you floating dalam $3, $5, macam tu. You punya risiko pun tak berapa nak tinggi. You dah bagi ruang untuk market tu bergerak. Boleh jadi dia turun sikit macam ni, baru dia naik. So, benda-benda macam tu, in detail tentang risk management, saya akan explain dalam session keempat. Alright. So, basically untuk malam ni, apa yang kita nak fokus adalah point di mana market berubah arah. Okay, itu yang paling penting. So kita nak tengok sekarang sama ada market dah berubah arah ke belum. So kalau belum, kita follow arah semasa. Itu saja. Sebab berbalik kepada kita punya konsep tadi, kita perlukan dua decision sahaja, which is sell ataupun buy. So macam mana kita nak pilih decision ni? Kita tengok arah semasa, which is sekarang dekat time frame M15. Okay, kalau kita tengok dekat current market M15 ni, apa yang kita boleh nampak sekarang, dia dah ada breakout dekat previous high ni, atau breakout dekat atas key level ni, and then dia dah breakout dekat trend line ni. So as long as kat sini kita ada key level, saya buat key level baru based on the current price. So key level baru kita dekat sini, and then trend line kita pula dekat sini. As long as dia still atas dua-dua benda ni, kita boleh fokus untuk buy. So nak buta-buta buy pun tak ada hal. As long as kita follow the trend and follow, kita buat decision based on trend yang kita dah identify tadi. So ada juga student saya, dia jenis memang dia tak nak tengok setup in detail. So dia as long as dia main kat atas ni, dia akan buy. So kalau market breakout kedua-dua benda ni, dia akan cut loss and then dia akan fokus sell pula. Dia trade macam dia trade Euro USD. Dia still boleh konsisten lagi sampai sekarang. Alright. So macam saya cakap, apa yang penting adalah decision you, which is sama ada you nak buy ataupun sell based on cara you identify arah market tersebut. So kalau you dah tahu arah semasa, then benda tu akan jadi senang untuk kita buat decision. So macam-macam lah kita boleh guna. Sekarang kita dah tahu decision kita untuk buy. So banyak lagi cara yang you boleh apply, which is kalau you trade based on support and resistance, tak ada masalah pun sebenarnya, silakan. Kalau you trade based on apa lagi, EMA 20 ataupun EMA 50, boleh juga, sama juga, boleh teruskan. Let's say EMA 20 you nak terus sampai kat sini, you nak buy balik, boleh je, tak ada masalah. As long as, macam saya cakap, as long as arah you betul. Arah you betul, dan decision you pun akan jadi high probability punya decision. Alright. So, sampai dekat sini ada soalan lagi, ada soalan tak tentang perubahan trend ni? Okay. Sama juga saya akan bagi masa 2 minit untuk you fikir and tanya soalan terlebih dahulu. Okay, sebelum kita sambung. Okay, kalau faham betul-betul, okay, you komen faham. Sebab saya nak make sure semua yang attend kelas malam ni semua faham. Sebab kalau you tak faham benda ni, kita nak masuk kepada next topic hari Khamis ni,
Okay, kita punya next session which is hari Khamis ni kita akan cover multi time frame. Multi time frame tu akan jadi lagi pening. Trendline kena minimum berapa touch? At least 2 touch. 1, 2 dah boleh jadi trendline. Alright, so dia tak semesti ada 3 touch ke 4 touch ke 5 touch ke. As long as dia ada 2 point yang kita boleh connect, itu kita dah boleh jadi trendline dah. Okay, lukis trendline dekat time frame mana-mana pun boleh. Yes, betul. Dekat time frame mana-mana pun boleh. Okay, sebab so far untuk buat masa sekarang, apa yang you boleh buat once kita dah habis session ni, you pergi dekat setiap chart, you tengok market price berada dekat mana and you identify trend semasa dulu. Itu yang you boleh buat sekarang lah sebab buat masa ni kita baru belajar pertukaran trend dan cara kita nak identify arah semasa. Sebab apa benda tu penting? Sebab kita nak buat decision ni. Sebelum kita nak buat decision, sekarang kita nak buy ataupun sell, kita nak tengok arah dulu. So arah dia macam mana? Sekarang arah dia dah fokus kepada uptrend. Jadi arah kita punya fokus sekarang adalah untuk buy. Trendline guna candlestick or line chart. Saya suka menggunakan candlestick. Okay, saya suka menggunakan candlestick sebab apa? Sebab saya nak tengok dia punya shadow tu juga. Shadow tu pun saya kira. Kalau kita gunakan line chart, dia tak kira shadow. Kalau let's say saya gunakan line chart, dia akan jadi macam ni saya punya trend line. Okay, kalau kita buka line chart nampak? Trend line saya akan jadi macam ni. Kalau saya connectkan yang ini dengan yang ini, nampak? Trend line saya akan jadi lari sikit. Sebab tu saya fokus gunakan shadow. Sebab apa? Shadow tu pun price juga. So kenapa kita tak nak ambil price tu? Okay, so saya ambil shadow dekat sini. Utamakan tengok time frame H4 ke. Okay, untuk you all practice dalam masa 2 hari ni, sebab hari ni pun hari Selasa, so kita ada hari Rabu and kita punya next session is hari Khamis. So ada masa yang singkat juga untuk you all nak study kan sebelum masuk topik yang seterusnya. You all bolehlah tengok dekat M5, M15. Maksud saya bukannya saya suruh you all trade dekat time frame M5. Maksud dia you practice untuk tengok pertukaran trend tu di time frame yang lebih kecil. So banyaklah situation-situation yang terjadi dekat situ you boleh study. Okay, dalam masa 2 hari ni kan. So sebelum masuk multi time frame analysis, make sure you betul-betul faham and betul-betul study dulu macam mana terjadinya kalau dah breakout trend line, macam mana terjadinya kalau dia dah breakout kedua-dua ni. You perhatikan betul-betul. Alright. So untuk next session hari Khamis kita akan cover multi time frame analysis. Macam mana kita nak buat entry point kita based on multi time frame analysis. Sebab kalau kita nak entry based on breakout ni saja, mungkin kita punya float akan jadi lagi tinggi kan. So kita ada cara dia macam mana kita nak entry dengan untuk kita dapatkan stop loss yang lebih kecil. Okay, ada ke masa bila kita nak kena garis trendline guna body? Saya memang takkan lukis trendline guna body sahaja. Saya akan menggunakan shadow sekali kalau dia ada shadow. Melainkan dia memang tak ada shadow lah, saya akan ambil body. Sebab shadow tu pun price juga, you kena ambil kira juga. Shadow tu pun maksud dia price dah sampai dekat atas tu and then turun balik. Kenapa you nak abaikan shadow tu? So tak ada sebab untuk kita abaikan shadow ni untuk kita buat trend line. So saya ambil juga price dia, shadow tu lah. Sebab shadow tu adalah price juga. Maksud dia price dah sampai dekat situ, dia patah balik. So tak ada sebab untuk kita abaikan shadow tu untuk kita lukis trend line. Okay, ada lagi other questions?
Okey, kejap bagi saya ni kejap. Saya tengah nak edit sikit saya punya platform ni. Okey, dah nak habis ke? Apa yang dah nak habis tu? Fazli. Okey, untuk perubahan trend dengan perubahan trend dengan key level ni, ada siapa-siapa yang belum faham lagi tak? Minta tolong bagi tahu sebab kalau belum betul-betul jelas, bagi tahu je, jangan malu. Kelas malam ni. Oh, maksud dia webinar ni lah. Webinar kita malam ni mungkin kita nak buka Q&A pula. Sebab topik untuk malam ni saya more kepada general and simple punya topik je. Untuk next, mungkin kita ambil masa yang lama sikit sebab itu melibatkan multi-time frame analysis and kita nak identify major and minor punya movement. Jadi untuk webinar yang session kedua, saya perlukan lebih masa sikit lah. Sebab tu saya tak sekalikan webinar yang pertama dengan yang kedua. Saya nak you faham dulu betul-betul asas and basic dia, and then barulah kita masuk kepada multi time frame and kita masuk kepada minor and major movement. Right. Okay, minta tolong kalau ada soalan, tanya soalan dulu. Okay, macam mana nak tengok high and low yang betul? Okay, untuk high and low yang betul, sebab tu kalau macam saya prefer sebenarnya lah untuk tengok high and low yang clear. Okay, high and low yang clear, kita kena tengok dekat higher time frame sebenarnya. Dia akan bagi kita high and low yang clear. Macam H4 dekat sini. Okay. So kita dah boleh nampak high and low yang clear sebenarnya. So kita dah boleh marking kita punya key level. So far untuk H4 and daily kat atas tak ada problem pun untuk kita identify high and low. Dia akan ada jadi problem dia dekat time frame M5 dengan M15. Dia akan jadi yang mana satu kita nak ambil ni. So itu kita akan cover next week sebenarnya dekat major and minor. Sebab dalam major ni kita ada minor, which is dekat dalam ni dia ada minor. So untuk identify major and minor punya movement, so dia pun ada juga beberapa kriteria untuk kita untuk kita identify tu. Okay, kalau kita terlepas bus boleh instant gitu ke ataupun tunggu price masuk key level balik? Okay, itu untuk detail, untuk secara detail sebenarnya kita ada gunakan satu teknik which is stop hunt. Okay, so untuk stop hunt tu kita, let's say lah kita dah tahu kita punya movement sekarang, kita punya trend sekarang kita dah tahu. So kita adalah cara-cara macam mana kita nak, kalau let's say kita terlepas dekat sini kan. So ada cara macam mana kita nak entry dekat dalam minor movement ni. So untuk tahu benda-benda macam tu, kita kena kita kena kenal pasti minor and major movement. So benda tu dia kena main dengan multi time frame analysis. Benda tu akan jadi pening sikit.
So kalau macam terlepas bas buat masa sekarang, sebab kita pun ada lagi 2 hari je kan. Kita ada Rabu and then Khamis kita dah cover next session. So kalau you nak trade juga esok, better you trade dekat betul-betul point bila dia bertukar arah. Kalau dia dah terlepas tu, abaikan dulu. So kalau you ada strategi yang you nak guna, which is you nak guna strategi stochastic oscillator ke RSI ke, boleh je sebenarnya, as long as sekarang you dah tahu dah arah sekarang adalah buy. Decision you nak ambil sekarang adalah buy. Tapi dekat mana you nak buy tu, banyak strategi yang you boleh guna. Cuma saya kalau nak gunakan saya punya spesifik punya strategi, saya gunakan stop hunt selalunya. Saya akan cari setup stop hunt di setiap pergerakan minor movement ni. Right? Okay, kita cover slow. Okay, ada lagi other question? Okay, minta kalau still ada macam 50-50 lagi, kalau betul-betul tak faham, tanya je. Kalau nak minta saya ulang pun bagi tahu je. Okay, no problem. Sebab kita pun tak rushing kan apa semua. So kalau ada part-part yang nak saya ulang, bagi tahu. Sementara kita tengah live kan. Okay, minta tunjuk sekali lagi entry level yang di breakout. Okay, so okay, kita tengok dekat setup yang lain lagi. Okay, let's say dekat sini kita ada multi time frame punya multi time frame punya setup lah. Bermaksud dekat time frame yang besar kita still dalam keadaan uptrend. Okay, let's say masa yang dekat sini, okay, which is yang dekat movement ni, kita dah tahu dah kita nak fokus untuk buy. Tetapi dalam masa dia turun tu kita ada minor trend, which is kita ada minor downtrend. Alright. So kalau kita nak entry menggunakan multi time frame yang macam ni, macam saya cakap, kita akan marking kita punya key level. Okay, first kali kita nak tengok breakout daripada trend line. Okay, secondly kita nak tengok breakout daripada key level. So kat sini kita dah ada breakout daripada key level, and apa yang kita nak tengok adalah dia punya movement tu, breakout tu strong ke tak. Okay, so untuk tengok strong ke tak, kita tengok movement daripada atas sampai bawah ni dalam 250. At least dia breakout dalam 120, which is dekat sini. So apa yang kita boleh buat sekarang, dekat atas ni adalah, lepas dia dah breakout dekat atas ni kan, so the next movement ni kita dah tahu ini adalah hanya retracement saja. So dekat sini lah kita boleh gunakan pelbagai strategi untuk kita buy. So dekat sini, sebenarnya dekat once dia dah breakout dekat sini,
semua yang kawasan diturun ni, ini adalah kawasan buy kita, dekat mana-mana pun boleh. Macam saya cakap, banyak strategi which is salah satu you boleh gunakan yang paling simple which is Fibonacci retracement. You boleh buy dekat 61.8 dan 50%. So itu adalah cara yang paling simple lah. Once dia dah breakout dekat trend tu, you buy dekat retracement dia dekat 50 and 61.8. So itu adalah cara yang mudah lah untuk newbie. Selalunya saya bagi yang macam ni. Senang nak follow kan. Okay, untuk setup HNS yang tak jadi tu pun sebab benda yang sama juga. Yes, betul. Setup HNS tak jadi tu, macam saya cakap, sebab benda yang sama lah. Okay, sama je. Setup HNS tadi saya tunjuk dekat time frame H1 tadi, which is dekat sini pun ada HNS juga. Head and shoulder punya setup. Dekat sini. Kenapa kita dekat head and shoulder ni, kenapa kita tak nak fokus untuk sell? Sebab kalau kita tengok overall trend, dia masih buy lagi. Kan dekat sini kan. So kita kena tengok minor and major trend, and kita kena tengok kriteria dia. Right, so sebab apa? Sebab kita punya key level kita ada kat bawah ni. And then dia punya trend line dah breakout dekat sini. Dekat sini lah. Okay, sebab boleh okay, ada tanya. Ben, kenapa key level tu bukan atas? Macam saya cakap, saya tengok based on H4 punya market. Sebab saya trade based on H4 punya trend. Jadi sebenarnya H4 punya trend still uptrend. Yang breakout dekat sini, okay. Breakout yang terjadi dekat sini, ini kalau you tahu minor and major, ini adalah breakout untuk dia teruskan minor punya trend which is downtrend. So minor punya trend ni sebenarnya adalah, kalau kita tengok di time frame H4, dia as a retracement untuk dia naik ke atas balik. So itu dah sebenarnya in detail lah. So as long as you tahu, yang menurun ni kalau you tengok dekat H4, okay, nampak satu, dekat H4 kita dah nampak jelas. Okay, yang turun ni adalah satu retracement, which is macam ni kan. So bila kita buka H1, kita akan nampak dia punya pergerakan zigzag macam ni. So kita panggil minor movement, minor downtrend. So breakout daripada trend line tu, itu adalah untuk minor downtrend sahaja, which is the major trend is still uptrend. So dekat sini bila dia teruskan major trend dia, bila ada breakout di time frame H1 tadi, kalau you nampak, alright, kalau dekat time frame H1 tadi kita dah ada breakout di kawasan previous high, and then kita dah ada breakout dekat dia punya dia punya trend line juga. So kita boleh expect yang dia punya minor trend untuk uptrend pun dah start dah. Jadi bila minor trend uptrend tu dah start, sebenarnya dia dah start uptrend untuk untuk H4 punya movement. So benda ni dia dah main dengan multi time frame analysis. So untuk next session memang kita fokus dekat multi time frame punya analysis sahaja. Alright, boleh guna strategi ni dalam satu time frame ke? Untuk identify trend, yes, you boleh gunakan dekat satu time frame sahaja. Okay, sebab macam saya cakap, ini bukan entry punya strategi, ini adalah cara kita untuk identify arah semasa. Sebab macam saya cakap, untuk kita buat decision, kita perlu tahu arah semasa. So sekarang kita dah tahu decision, apa yang kita buat? Dekat situlah, once kita dah tahu decision apa yang kita nak buat sekarang, let's say sekarang kita nak fokus untuk buy, apa strategi yang kita guna? So dekat situlah you boleh gunakan elite wave theory, you boleh gunakan indicator, you boleh gunakan apa lagi?
Bollinger Band ke, you boleh gunakan Fibonacci. So banyak benda-benda yang you boleh apply sebenarnya once you dah tahu arah. Tapi kesemua teknik yang you guna tu mesti berasaskan trend yang you dah identify tadi. You nak fokus untuk buy. So kita akan cari setup buy sahaja. So bila ada setup sell, kita dah avoid kita punya fall setup. Bila ada setup sell tu maksud dia nak bagi fall setup lah tu. So benda ni adalah untuk kita buat decision supaya kita punya decision tu akan jadi high probability lah. Alright. Okay. So untuk next session kita akan cover more kepada multi time frame analysis. Okay, multi time frame analysis and kita nak identify minor and major movement. Alright. So sama juga kita punya next session kita start pukul 9 malam which is hari Khamis. Khamis ni untuk webinar ni saya akan hantar link untuk recording ni maybe dalam esok pagi. Okay, esok pagi saya akan hantar recording webinar yang ni untuk you all study balik lah. Okay, saya akan saya akan letakkan dalam satu Telegram. Nanti saya akan bagi link Telegram tu. Memang khas untuk saya upload semua kita punya sesi webinar nanti. Alright. So nanti pun kita ada bila kita ada next batch kita on, which is kalau next month kita ada next batch, you nak masuk tengok balik pun boleh. You nak join dekat webinar next batch pun boleh, tak ada masalah. Okay. So saya akan bagi link webinar tu dekat dalam group ni juga. Alright. So far saya bagi masa 1 minit lagi last. Siapa yang ada nak tanya soalan lagi? Okay, last question sebelum kita nak end kita punya webinar ni. Okay, so far kita dah running webinar kita dalam 1 jam 22 minit. So kita next session mungkin kita akan ambil masa yang lama sikit lah sebab benda tu akan jadi complicated lagi sikit. So hari Khamis ni lah, hari Khamis ni sebab public holiday kan. Right. So apa-apa soalan, apa-apa benda yang you nak tanya, you boleh tanya direct dekat saya, dekat Instagram pun boleh, dekat WhatsApp pun boleh, ataupun lebih lebih elok lagi you tanya dekat group lah untuk supaya yang lain boleh belajar sekali. Ada blur sikit dalam identify high and low. Okay, tak ada masalah. Itu once you dah tahu yang mana satu minor, yang mana satu major nanti, itu mungkin akan clearkan sikit you punya blur tu. Sebab kadang-kadang ada market yang kita ada market, kadang-kadang market ni dia buat benda yang tak clear. Macam saya sendiri pun kadang-kadang confused juga. Ini mana satu high yang kita nak ambil, mana satu low yang kita nak ambil. So kadang-kadang kita kena teliti dengan betul-betul benda tu. So benda tu memang perlukan practice lah. Alright. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, kita boleh sambung discussion kita dekat dalam group. You boleh tanya soalan dekat dalam group WhatsApp tu. Okay. Kalau you ada mapping ke, you nak tanya betul ke tak ke apa semua, boleh tanya dekat group. Okay, nanti end of the session nanti, habis kita punya 4 session nanti, kita akan pindahkan you all ke dalam kita punya main group, which is yang sekarang ni adalah group sementara je untuk kita asingkan batch-batch kan. So saya akan masukkan dekat dalam kita punya main group, and then habis sesi keempat nanti saya akan hantar link untuk e-video stop hunt punya. So stop hunt trading, kita ada video tutorial khas lah. Alright, so thank you kepada yang attend webinar malam ni. Harap apa yang saya sampaikan malam ni you all boleh faham dengan betul-betul, and kita akan sambung kita punya next webinar Khamis malam pukul 9 malam. Alright, so jumpa you all di next webinar.